Hai, bertemu kembali kita di video kali ini. Ini adalah cerita perjalanan roh ke Batang Mandai atau dunia sebayan atau alam selepas kematian. Seperti yang diceritakan, dunia kita dan dunia sebayan adalah terbalik. Kalau di sana malam, kita pula mengalami siang hari. Komunikasi manusia dan orang-orang meninggal adalah melalui mimpi. Ini menurut kepercayaan kami orang Iban. Okay? Jika mimpi itu tidak berat dan tidak menuntut apa-apa, mimpi itu boleh dianggap mimpi biasa-biasa saja. Dan sekiranya roh si mati hadir dan menuntut sesuatu yang berat, hikmat manang untuk upacara belian digunakan ataupun orang yang bermimpi itu cuma mengadakan upacara miring untuk memohon pengampunan. Miring ini adalah upacara mempersembahkan makanan kepada kuasa-kuasa luar biasa. Jika upacara ini tidak dijalankan, maka yang mengalami mimpi itu akan mengalami malapetaka. Ini adalah kepercayaan kaum masyarakat Iban yang masih mengamalkan lagi kepercayaan lama, adat-adat lama. Okay? Lokasi Batang Mandai ini ada dua. Satu, berada di Ulu Kalimantan, Indonesia. Kemungkinan besar di area Kapuas dan Batang Merakai, di mana dua tempat ini merupakan penempatan awal orang-orang Iban pada zaman dahulu. Okey. Dua tempat ini adalah Batang Kapuas dan Batang Merakai yang berada di Hulu Kalimantan, Indonesia. Batang Mandai kedua adalah berada di dunia gaib, iaitu dunia selepas kematian. Perjalanan roh ke Batang Mandai dikatakan melalui beberapa ujian. Ujian pertama ialah melalui andau titi rawan. Andau bermaksud jambatan, rawan bermaksud takut, risau. Andau titi rawan ini adalah merupakan jambatan tinggi, kecil dan bawahnya kelihatan air yang menggerikan dan menggerunkan serta berombak-ombak dan berbuih-buih. Dikatakan jambatan ini atau andau titi rawan ini sangat kecil, halus dan cuma sebesar seurat benang. Air sungai bawah jambatan itu seperti saya katakan tadi kelihatan hitam dan berombak serta berbuih dan kelihatan sangat-sangat menakutkan. Mengikut kepercayaan lama, roh yang gagal melalui jambatan ini atau yang jatuh ke sungai itu, mereka dipercayai akan hidup semula. Bagi roh yang sudah berjaya melalui jambatan itu, mereka akan sampai di pendai. Pendai ini bermaksud tempat mandi dan juga tempat penduduk sesebuah rumah panjang untuk menambat perahu. Di situ akan banyak perahu besar dan kecil ditambat orang-orang atau roh-roh yang berada di situ. Lelaki wanita berpakaian ngepan Iban. Ngepan Iban adalah berpakaian pakaian orang Iban lah. Kelihatan gembira serta memainkan peralatan muzik tradisional menyambut kehadiran roh yang baru. Tetapi jika roh yang baru sampai itu tidak berpakaian cantik dan kemas, roh itu tidak akan diterima masuk ke sebayan. Maka rohnya akan tergantung antara dunia sebayan atau dunia gaib tadi dan dunia kita manusia. Okay? Kalau yang meninggal itu kita tidak beri dia menggunakan pakaian yang cantik, rohnya akan tergantung di antara dunia kematian dan juga dunia kita manusia.
Sebab itu, mendiang yang mati mesti dimandikan serta dipakaikan pakaian yang cantik dan segap. Selepas upacara sambutan roh itu, roh tadi akan berjalan dan melalui satu kawasan tanaman. Ianya seperti kebun lah. Macam-macam buah ada, tapi bila dia buka, buah itu kosong. Roh akan teruskan perjalanan dan melalui satu kawasan yang dipenuhi oleh kanak-kanak. Kanak-kanak ini adalah merupakan roh bayi yang meninggal dalam kandungan atau bayi yang meninggal sebelum tumbuh gigi. Roh kanak-kanak ini akan dijaga oleh seorang wanita bernama Indai Lipai. Indai itu bermaksud ibu, Lipai itu nama dia lah. Okey. Kemudian perjalanan diteruskan. Roh tadi akan melalui sebuah rumah. Rumah itu adalah rumah bungsu bubut atau ketua burung bubut. Ini burung bubut yang selalu berada di semak samun itu yang berwarna hitam, oranye. Sayapnya oranye, badannya hitam. Itulah dia. Dikatakan rumah burung bubut ini sangat teruk, kotor dan berbau. Bungsu bubut akan mempelawar roh tadi masuk. Memandangkan rumah bungsu bubut yang sangat kotor itu jarang-jarang, yang jarang-jarang itu adalah dia punya dinding, ada roh yang sudi naik. Okey, seperti yang diceritakan, kalau roh menerima pelawaan burung bubut itu, dia akan hidup semula. Di pintu sebayan, roh tadi akan terjumpa sebuah rumah panjang yang besar serta cantik. Penghuni rumah panjang akan menyambut kedatangan roh baru itu. Mereka akan berpakaian cantik seperti bengepan Iban yang berpakaian Iban, memainkan alat muzik tradisional Iban juga. Menurut cerita, ketua sebayan atau ketua batang mandai ini akan menilai roh ini tadi. Contohnya, bagaimana kematiannya. Kalau roh itu mati bunuh diri, rohnya akan diusir dari rumah panjang itu dan cuma boleh tinggal di bawah rumah panjang sahaja. Keadaan roh akan amat tersiksa semasa berada di rumah bawah sana, berada di bawah rumah panjang itu. Okay? Roh itu akan sentiasa menjerit-jerit meminta diselamatkan. Kalau dia meninggal kerana sakit atau yang bukan membuat dosa seperti bunuh diri tadi, kehidupan dia seorang yang baik, maka dia akan diterima tinggal di rumah panjang tersebut. Ini bermaksud kita yang hidup di dunia ini elakkanlah buat sesuatu yang tidak elok. Okey. Ianya seperti yang bawah rumah panjang itu seperti neraka lah contohnya, sampai dia menjerit-jerit, dia sangat tersiksa sebab rohnya tidak diendahkan. Mungkin dia tidak makan, tidak apa, duduk situ berbanding dengan mereka yang tinggal di rumah panjang tersebut. Rumah panjang itu mungkin syurga, mungkin begitulah dia. Perjalanan roh ini berkaitan dengan ritual kematian yang dijalankan oleh ahli keluarga seperti yang saya ceritakan sebelum-sebelum ini. Seperti 3 hari nungkun api, nyalakan lampu. Nungkun api itu bermaksud nyalakan lampu. Hari keempat pupus api, terus berserarak bunga yang saya ceritakan kat video sebelum ini. Masa 3 hari berturut nungkun api itu untuk pengetahuan, nungkun api ini dilakukan sebaik saja si mati dikuburkan. Nungkun api akan dibuat di tebing sungai tidak jauh dari tempat mandi. Di situlah ahli keluarga akan hantar makanan dan menyalakan lampu minyak tanah atau lilin untuk si mati atau roh yang lain datang dari alam gaib. Hantar makanan itu adalah pada waktu petang dalam jam 5.30
5:30 petang macam tu lah. Lepas tu mesti pergi cepat-cepat balik, takut roh kita dan roh sembahyang ini bercampur lah. Maksudnya tadi bersama dekat sana tu tak boleh Kita kena cepat-cepat balik, kemudian mereka akan datang makan ke sana tu. Seperti yang saya katakan sebelum ini, roh si mati belum tahu lagi yang dia sudah meninggal, sehinggalah upacara berserarak bungai, seterusnya ngetas ulit, dan seterusnya ngetas ulit atau buang kabung dan gawai antu. Selepas gawai antu selesailah urusan keluarga si mati terhadap si mati tersebut. Okay, semua ini ada saya sudah sentuh di video-video yang lain, walaupun tidak dalam bentuk seram ini. Okay, saya ceritakan dalam bentuk video pasal adat lah. Apa terjadi dengan roh si mati di dunia satu lagi? Menurut bacaan saya yang ditulis saudara Isabella Incang di Akhbar Suara Sarawak bertarikh 29 April 2020, ataupun tulisan saudara Nicholas J. Uge dekat panggaudayak.blogspot.com. Dia mengatakan, selepas roh mati 7 kali di sebayan ataupun batang mandai tadi, petara atau Tuhan Sempulanggana akan menukar roh itu menjadi embun, dan embun itu akan berterbangan dan melekat ataupun menempel di badan wanita yang sedang hamil. Kiranya ini dijadikan kelahiran semula setelah berzaman-zaman lamanya. Okay, kalau dia 7 kali meninggal, maksud dia kalau umur dia sampai 70 darab 7 tu sudah berapa tahun sudah tu. Okay, lama. Okay, baiklah, sampai sini sahaja video saya kali ini. Hingga kita jumpa lagi. Okay, nak cerita seram kita akan jumpa minggu depan. Kalau nak tahu apa cerita tu, kita jumpa lagi minggu depan. Bye.